Nah, Imam Syafi'i riwayatkan riwayat ini, asal ini daripada dalam sanad itu ada seorang bernama Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami. Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami ini merupakan salah seorang guru Al-Imam Syafi'i. Mana tok guru Imam Syafi'i ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullah berada di Iraq. Ketika Imam Syafi'i berada di Iraq, salah seorang tok guru dia yang dia duk pergi jumpa dia, yang dia mujalasah dengan guru dia, mengaji, ambil riwayat daripada guru, iaitulah Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami yang meninggal pada tahun 184 Hijriyah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriyah, meninggal pada tahun 204 Hijriyah. Itu Imam Syafi'i. Maknanya ketika tok guru dia yang seorang ni, Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami ni meninggal dunia, Imam Syafi'i berumur sekitar 30-an, 34 lebih kurang begitu. 34. Dan Ibrahim bin Abi Yahya ni merupakan salah seorang rawi yang diperselisihkan statusnya di kalangan para ulama hadis. Ulama berbeza pandangan, dan perbezaan itu perbezaan yang dahsyat. Sebahagian mengatakan palsu terus, jadi pendusta kadzab terus, sebahagian ulama hadis kata begitu. Akan tetapi Al-Imam Syafi'i rahimahullah menilai tok guru ini sebagai thiqah ataupun dipercayai. Ini timbul, ini asas masalah. Suatu saya kata air musyammas dia akan kekal khilaf, melainkan status air musyammas, melainkan kalau ada kajian moden yang membuktikan dia tidak mendatangkan mudarat. Tetapi dari sudut riwayat itu sendiri dia akan kekal khilaf. Riwayat daripada Umar bin Khattab tu dia akan kekal khilaf sehingga hari kiamat. Sebab masalah apa? Masalah kita berdepan dengan orang yang melihat sendiri Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami, iaitu Imam Syafi'i. Dia sendiri kenal tok guru dia. Bukan baca biografi dari orang awal, tak. Dia sendiri melihat tok guru dia. Jadi Imam Syafi'i menilai dia sebagai thiqah. Kata Al-Baihaqi di dalam kitabnya Ma'rifatus Sunan wal Athar, ini Ma'rifatus Sunan wal Athar ni penting bagi orang yang nak memahami mazhab Syafi'i, penting disebabkan Al-Imam Al-Baihaqi cuba berusaha mendatangkan dalil bagi setiap pandangan Syafi'iyah. Itu Imam Baihaqi. Imam Baihaqi antara ulama yang banyak khidmat dia kepada mazhab Syafi'i. Jadi dia akan dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar, dia akan mendatangkan dalil-dalil untuk memperkukuhkan pandangan mazhab dia, iaitu mazhab Syafi'i. Jadi dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar, Al-Imam Al-Baihaqi menyatakan Yahya bin Zakaria bin Hayyuwaih berkata, aku pernah mendengar Ar-Rabi'. Ar-Rabi' anak murid Imam Syafi'i yang sempat bertemu dengan Imam Syafi'i, yang mengaji dengan Syafi'i. Rabi' inilah yang meriwayatkan Al-Um daripada Al-Imam Syafi'i. Yahya bin Zakaria ni dia pernah mendengar Rabi', iaitu Rabi' bin Sulaiman Al-Maradi berkata, aku pernah mendengar Syafi'i berkata. Apa perkataan Syafi'i? Al-Imam Syafi'i kata, kana Ibrahimu ibnu Abi Yahya qadariyan. Cuba tengok, Imam Syafi'i sini kata Ibrahim bin Abi Yahya tok guru aku ini adalah seorang qadari, yakni seorang yang bermazhab qadariyah. Kemudian Yahya bin Zakaria kata, aku bertanya kepada Ar-Rabi', apa yang boleh menjadikan Syafi'i meriwayatkan dari Ibrahim bin Abi Yahya yang Imam Syafi'i kenal dia ni seorang qadari, seorang yang bermazhab qadariyah pada akidah dia. Kata Ar-Rabi', beliau, yakni Al-Imam Syafi'i pernah berkata, apa perkataan Imam Syafi'i? Tengok perkataan Imam Syafi'i. Li'an yakhirra Ibrahimu min bu'din ahabbu ilaihi man an yakdhiba wa kana thiqatan fil hadith. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang bermaksud lebih kurang, sesungguhnya jatuhnya Ibrahim dari tempat yang tinggi lebih Ibrahim suka berbanding berbohong. Maknanya Ibrahim ni seorang yang thiqah dalam periwayatan. Dia tak suka berbohong. Lebih baik dia jatuh dari langit dari dia berbohong. Itu perkataan Imam Syafi'i. Sebab itu Imam Syafi'i kata beliau seorang yang dipercayai di dalam periwayatan hadis. Perkara ni tuan-tuan biasa dalam masyarakat, dalam kehidupan kita hari ni pun ada. Ada orang tu kita kata perangai dia komen jahat, tapi dalam bab bercakap, oh Masya Allah, dia tak akan bercakap bohong. Sebaliknya ada orang kita tengok, ya Allah, tengok penampilan macam wali,
Tetapi asal nama dia bercakap Allah, tak ada yang betul melainkan bohong belaka. Ada yang jadi macam tu. Jadi Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami di sisi Imam Syafi'i kenal dia. Imam Syafi'i kata begitu. Li'an yakhirra Ibrahim ibn Abi Yahya al-Aslami min bu'din, dari jatuh dari tempat yang jauh, jatuh dari tempat yang tinggi, ahabbu ilaihi min an yakdhiba fil hadis, dari dia berbohong dalam dari dia bercakap bohong. Wa kana thiqatan fil hadis, dan dia seorang yang dipercayai di dalam meriwayatkan hadis. Kita tengok sikit nota kaki yang saya buat di sini. Siapa dia Ibrahim bin Abi Yahya tadi, yang Tok Guru Imam Syafi'i tadi ni? Nama beliau atau penggelaran beliau, kunyah beliau adalah Abu Ishaq. Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami dilahirkan sekitar tahun 100 Hijriyah. Maknanya orang awal. Ibn Mubarak ketika tengok ulama-ulama hadis kritik tahmah Ibrahim bin Abi Yahya ni dengan tomahan yang dahsyat lah. Ibn Mubarak ketika ditanya oleh Sufyan bin Abdul Malik, mengapa kamu tinggalkan hadis Ibrahim bin Abi Yahya? Kata Ibn Mubarak, dia seorang mujahir akan qadariyahnya dan melakukan tadlis. Mujahir ni terang-terang dia kempen qadariyah dia, kesesatan qadariyah dia, dan dia seorang yang melakukan tadlis. Itu perkataan Ibn Mubarak, berbeza dengan perkataan Imam Syafi'i. Yahya Al-Qattan ni semua orang-orang besar ni. Yahya Al-Qattan ni orang yang nukat hadis, orang yang mengkritik sanad yang besar lah, kukuh. Cakap-cakap mereka ni tidak boleh dibuang begitu saja. Mereka rasikh di dalam ilmu hadis. Mereka rasikh, mereka ni jabal, mereka ni bukit dalam ilmu hadis, gunung. Nak tolak tak bergoyah mereka ni. Orang yang begitu hebat maklumat penguasaan hadisnya, penguasaan ruwatnya, nukat dalam perkara yang berkaitan dengan rawi-rawi hadis, memang mereka terlampau kukuh maklumat mereka. Yahya Al-Qattan pula, berdasarkan perkataan Ibrahim bin Muhammad bin Ar'arah yang berkata, aku mendengar Yahya bin Al-Qattan berkata, aku bertanya kepada Malik, yakni Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, tentang Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami, apakah dia seorang yang fiqh di dalam hadis? Jawab Imam Malik, tidak juga pada agamanya. Oh, tu dia, Imam Malik kritik. Imam Malik ni pun najmun. Imam Malik ni bintang. Tidak diragukan lagi perkataan Imam Malik. Imam Malik ni bintang yang tak boleh tidak boleh apa kita sebut. Imam Malik ni tidak terluka dengan kritikan sesiapa pun terhadap dia. Tidak tercalar kepribadian Imam Malik ni dengan siapa pun kritik dia, disebabkan dia ni najmun, dia ni bintang yang tak boleh digagu-gugat lagi dah kedudukan dia di dalam ilmu, di dalam fiqahnya, di dalam ilmunya tak terganggu-gugat lagi dah. Sebab tu Ibn Ishaq yang riwayatkan hadis, yang tulis kitab sirah Ibn Ishaq tu, bila dia mula kritik Imam Malik, ulama selepas bila dia mula kritik Imam Malik kritik dia menyebabkan Ibn Ishaq bermasalah di dalam riwayat kerana Imam Malik mengkritik dia. Sebab tu, kerana Imam Malik ini satu individu peribadi yang begitu, macam saya sebut tadi, bintang lah dalam dunia ilmu ni, dalam dunia hadis ni, terlampau bercahaya nama Imam Malik bin Anas ni. Imam Malik kritik Ibrahim bin Abi Yahya ni tak boleh percaya, bukan setakat pada periwayatan, bahkan agama dia pun tak boleh dipercayai, kata Imam Malik rahimahullah. Yahya Al-Qattan juga berkata, aku bersaksikan bahawa Ibrahim bin Abi Yahya berdusta. Kata Imam Ahmad, ini orang-orang besar dalam hadis ni, kata Imam Ahmad terhadap Ibrahim bin Abi Yahya, Imam Ahmad kenal Ibrahim bin Abi Yahya kerana Imam Ahmad sezaman dengan Imam Syafi'i, sempat tak pasti sama ada, yang penting muasarah, sezaman, berjumpa atau tak berjumpa saya tak pasti, kena buat simakan lain. Kata Imam Ahmad, Ibrahim bin Abi Yahya itu Qadari Jahmi, seorang yang berakidah Qadariyah, seorang yang berakidah Jahmiyah. Tu dia, maknanya dahsyat, dahsyat hukuman ni. Setiap bala ada padanya, kata Imam. Kullu bala fi, semua setiap bala ni ada pada Ibrahim bin Abi Yahya. Kata Imam Ahmad lagi, ulama meninggalkan hadisnya, mana tak ambil hadis daripada dia, manakala bapanya seorang thiqah. Abi Yahya tu seorang thiqah berdasarkan penilaian Imam Ahmad. Kata Ibnu Ma'in, ni semua sezaman, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Ibnu Ma'in sezaman.
Kata Ibnu Ma'in, dia seorang Rafidhi Qadari, seorang Syiah Rafidah, seorang berakidah Qadariyah. Kadzab, kata Ibnu Ma'in, kaki bohong, kuat berdusta, kata Ibnu Ma'in. Tengok apa kata Imam Al-Bukhari terhadap Ibrahim bin Abi Yahya. Imam Bukhari sendiri kata Qadari Jahmi, seorang yang berakidah Qadariyah dan Jahmiyah. Kata Imam Bukhari lagi, Ibn al-Mubarak dan orang ramai, yakni ulama, meninggalkannya, tak ambil hadis daripada Ibrahim bin Abi Yahya. Kata An-Nasai, matrukul hadis. Ibrahim Yahya adalah seorang yang matrukul hadis. Kata Ibn Hibban pula, nama datuknya Abi Yahya adalah Sam'an. Ibrahim bin Abi Yahya, Abi Yahya tu ayah Ibrahim, kunyah dia Abi Yahya, tapi nama dia berdasarkan perkataan Ibn Hibban adalah Sam'an. Kemudian kata Ibn Hibban, Malik, yakni Imam Malik bin Anas, Ibn Mubarak melarang kami dari mengambil hadis daripadanya. Dia ditinggalkan oleh Al-Qattan, iaitulah Yahya Al-Qattan, dan Ibnul Mahdi, meninggalkan, tak ambil riwayat daripada Ibrahim bin Abi Yahya. Sehinggalah beliau, yakni Ibn Hibban, berkata, dia ni Ibrahim bin Abi Yahya ni sering berdusta berkaitan hadis. Jadi dari sudut menganggap fiqh terhadap Ibrahim bin Abi Yahya ni, Imam Syafi'i berbeza dengan majoriti nuqat hadis. Imam yang besar-besar, Imam Ahmad, Yahya Al-Qattan, Imam Malik, Imam Bukhari. Jadi Imam Syafi'i dia berbeza dengan tokoh-tokoh besar ni. Agak sukar untuk kita ketepikan nilaian-nilaian Yahya Al-Qattan, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma'in, Imam Bukhari, Ibnu Mubarak, Imam Malik bin Anas. Teramat sukar untuk kita buang begitu saja perkataan tokoh-tokoh besar ni. Amat sukar. Kita akan tengok lagi. Itu maklumat tentang Ibrahim bin Abi Yahya yang dianggap thiqah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kerana itu ada kemungkinan kita kena semak juga apa sebenarnya maksud perkataan Imam Syafi'i. Nanti kita akan tengok, boleh juga difahami Imam Syafi'i tak anggap dia thiqah. Cuma nanti saya akan terang bagaimana perkataan Ibn Hibban dalam dia memahami maksud perkataan Al-Imam Syafi'i. Saya kongsi dengan tuan-tuan supaya tuan-tuan semua terdedah kepada perbahasan ilmu, terutamanya ilmu tentang rijal, hadis apa semua ni, supaya kita bila kita baca nanti akan datang ni, bila kita baca sesuatu kita dapat satu keputusan, kita reserve dulu untuk kita tahu bagaimana perbahasan ilmu tu begitu melaut luas dia. Perbahasan ilmu ini satu perbahasan yang begitu luas. Jangan gopoh, saya nasihat diri saya dan ustaz-ustaz dan ustazah semua, jangan gopoh buat kesimpulan. Tenang, semak betul-betul. Setelah kita rasa habis kita buat kerja semakan dah, tak mampu lagi dah, ketika itu baru kita buat satu kesimpulan. Sekalipun begitu, kita kena tahu kita tak akan mampu untuk ihatah, menguasai semua sekali. Tak mampu, kita tak akan mampu. Kerana ilmu ini terlampau luas. Kalau kurang kelengkapannya, kita akan lemas di dalam lautan ilmu. Itu yang bila orang agama, ustaz lemas di dalam lautan ilmu, natijah dia mendatangkan fitnah kepada masyarakat. Perkelahian yang tak sudah-sudah, perbalahan yang tidak sudah-sudah. Itu bahayanya para ustaz kalau dia tidak ta'anni, dia tidak tenang, dia tidak huduk, dia gopoh. Sebenarnya dia gopoh, itu masalah dia. Baik. Perkataan Imam Syafi'i, sesungguhnya Ibrahim bin Abi Yahya tu jatuh dari tempat yang amat tinggi, lebih dia suka berbanding dia berbohong. Beliau seorang yang dipercayai dalam periwayatan hadis. Saya tengok ada nota kaki di sini. Saya ambil nota kaki nombor 7 tu, kalau ustaz-ustaz boleh tengok semua. Saya ambil dari tulisan Dr. Qasim Ali Sa'ad setelah beliau menyenaraikan pandangan para nuqat hadis tentang Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami. Sebahagiannya saya terjemahkan di awal tadi, iaitu pandangan Yahya Al-Qattan, Malik bin Anas, perkataan Imam Ahmad, perkataan Ibnu Ma'in, perkataan Imam Bukhari. Kemudian didatangkan lagi perkataan ulama yang sependapat dengan Imam Syafi'i yang menganggap thiqah Ibrahim bin Abi Yahya. Nanti saya akan sebut berapa orang dia. Setelah didatangkan pandangan para nuqat hadis, para pengkritik hadis seperti yang saya sebut tadi tentang Ibrahim bin Abi Yahya ini, lalu Dr. Qasim ni buat
kesimpulan dengan mengatakan para nuqat telah menyatakan beberapa masalah yang ada pada Ibrahim bin Abi Yahya, seperti yang saya telah terang kongsi dengan tuan-tuan tadi, Qadari, Jahmi, Rafidi, Kadzab, tadlis, melakukan tadlis, semua kritik itu mereka telah jelaskan secara detail. Antara tomahan yang dilontarkan kepada dia iaitulah melakukan pendustaan seperti yang dinyatakan oleh tokoh-tokoh besar, antaranya Imam Malik, Yahya Al-Qattan, Ibn Ma'in, Ibn Al-Madini, tokoh kepada Imam Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, Abi Hatim, Al-Bazzar dan Ibn Hibban. Ini semua tokoh-tokoh yang saya sebut tadi terlampau tak boleh, kita tak boleh tolak mereka, mustahil untuk kita tolak. Kalau kita tolak begitu saja menunjukkan kita taklid buta, kita ta'assub kepada Imam Syafi'i ataupun pandangan lain. Bahaya benda tu kerana terlampau besar kedudukan mereka ni. Mereka sendiri itu besar, Imam Bukhari sendiri itu besar, Ibn Madini itu sendiri itu besar, apatah lagi kalau mereka tokoh-tokoh besar ni mengeluarkan pandangan yang sependapat semua kebanyakan mereka. Sedangkan pada kebiasaannya Ibnu Ma'in, Imam Ahmad, Yahya Al-Qattan, Imam Malik, biasanya mereka takkan sepakat. Tapi bila mereka sepakat dalam isu ni, untuk kita tolak pandangan mereka ni agak sukar. Bukan agak sukar, memang sukar. Lalu kata Dr. Qasim tadi ni, saya terjemahkan secara mafhum lah. Tomahan ini, kata dia, memadai menjadikan hadis yang diriwayatkan oleh Ibrahim Ibn Abi Yahya Al-Aslami tertolak. Dengan wujud nama-nama tokoh besar ni, ramai pula tolak dia, tohmah dia dengan tomahan-tomahan yang dahsyat, memadai untuk kita kata dia tertolak Ibrahim bin Abi Yahya. Adapun tomahan bid'ah qadariyah, dia ni qadariyah, dia ni jahmiyah, dia ni rafidhi, ada, kita tak nafikan ada perbezaan pendapat, pandangan, pendapat ulama dalam masalah ini. Ada perbezaan di kalangan nuqat hadis berkaitan batas jarh disebabkan bid'ah seseorang rawi. Kita tak nafikan, tapi kita tak bincang yang tu. Katalah kita ambil pandangan yang kata boleh terima ahli bid'ah, riwayat ahli bid'ah yang tidak kempen untuk bid'ah, katalah kita ambil pandangan tu. Tetapi yang perlu kita beri perhatian adalah tohmahan melakukan pendustaan dalam periwayatan yang ditohmah oleh sebahagian ulama seperti An-Nasai dan beberapa tokoh yang lain, berbeza dengan perkataan Imam Syafi'i. Lalu beliau sebut di sini, sekalipun Imam Syafi'i menafikan tomahan dusta ke atas Ibrahim dengan kata beliau, sungguh jatuhnya Ibrahim dari tempat yang amat tinggi lagi jauh, lebih dia suka berbanding berbohong. Beliau seorang yang dipercayai di dalam periwayatan hadis, kata Imam Syafi'i, di mana tohmahan melakukan pendustaan terhadapnya hendaklah didahulukan dan dipegang. Imam Syafi'i kata thiqah, tak bohong dalam periwayatan, tetapi kebanyakan nuqat yang besar-besar yang kita tak mampu tolak pandangan mereka, mentohmah dengan melakukan dusta, hukuman majoriti nuqat didahulukan berbanding tawsiq yang diberi oleh Imam Asy-Syafi'i kepada Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami. Hal ini sedemikian kerana sebahagian ulama nuqat telah membuat penjelasan sebab mereka tidak menerima hadis beliau, iaitulah perbuatan Ibrahim bin Abi Yahya, kata ulama nuqat kata palsu, dusta apa semua. Pasal apa? Ulama nuqat terangkan apa yang dia buat, iaitulah dia memalsukan sanad bagi al-masail. Al-masail ni biasanya kitab-kitab yang ditulis yang berbentuk himpunan soal jawab oleh seseorang, dari seseorang tokoh. Antara yang masyhur al-masail lil Imam Ahmad sebagai contoh. Kitab Masail oleh Imam Ahmad, yakni himpunan soal jawab yang ditulis oleh anak Imam Ahmad sendiri, Abdullah antaranya, dan anak-anak murid Imam Ahmad. Jadi bila orang tanya soalan ke Imam Ahmad jawab, anak dia, anak murid Imam Ahmad tulis, lalu dibuat kitab. Mereka dapat himpunkan pemikiran fiqh Imam Ahmad. Kerana Imam Ahmad dia tak tulis kitab fiqh, jadi fiqh Imam Ahmad ni dirujuk melalui kitab Masail Imam Ahmad. Jadi Ibrahim bin Abi Sa'ad ni dia palsukan sanad kitab-kitab Masail ni. Dan juga nuqat tohmah Ibrahim bin Abi Sa'ad ni, Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami ni melakukan sariqatul hadis. Apa dia sariqatul hadis?
Iaitulah apabila terdapat seorang muhaddis bersendirian meriwayatkan sesuatu hadis, lalu orang yang melakukan sariqatul hadis ini datang dengan mendakwa dia juga telah mendengar hadis tersebut dari guru kepada muhaddis yang sama. Ada satu hadis diriwayatkan, satu hadis itu diriwayatkan melalui seorang saja. Semua ulama tahu hadis ini rawi dia seorang saja. Dari seorang itulah pecah pula sanad dia. Tiba-tiba Ibrahim bin Abi Yahya ni dia mengaku selain daripada ulama hadis yang seorang yang meriwayatkan hadis itu, dia juga telah menerima hadis itu dari tok guru yang sama. Ni perbuatan Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami ni. Atau sadiqatul hadis juga boleh membawa maksud seorang yang menambah nawa rawi terhadap hadis yang sedia diketahui dari seorang rawi sahaja, dari tabaqah yang sama. Atau dia buat begitu, dia masukkan nama dia dan dia letakkan nama dia dalam tabaqah yang sama, yang mana tabaqah yang sama itu asalnya semua ulama tahu hadis itu riwayat seorang saja, dia letak nama dia, dia ambil dari tok guru tabaqah tu. Tabaqah ni dalam ilmu hadis ni ulama mereka kategorikan tabaqah anak murid kepada seorang ulama hadis. Ada tabaqah pertama, anak murid yang sentiasa iltizam dengan tok gurunya. Masa dia bersama dengan tok guru lebih banyak dari masa dia tidak bersama dengan tok guru. Itu tabaqah pertama. Tabaqah kedua, anak murid yang masa bersama dengan guru sama dengan masa bersama dengan orang lain. Tabaqah kedua. Contoh ni sagi contoh, saya pun tak ingat tabaqah. Ada perbezaan di sisi tabaqah anak murid Bukhari, tabaqah anak murid Muslim, ada beza semua tu. Dan ada tabaqah yang ketiga, anak murid yang jarang bersama dengan guru, tetapi banyak masa dia bersama dengan orang lain, sebagai contoh guru lain ataupun dengan urusan lain. Tiba-tiba apa penting tabaqah? Tabaqah ni penting dalam penilaian hadis apabila anak murid katalah tabaqah yang ketiga, yang mana dia jarang bersama dengan seseorang ulama hadis, dia bersama dengan orang lain lebih kerap, tiba-tiba meriwayatkan sesuatu hadis bersalahan dengan periwayat tabaqah pertama yang sentiasa melazimi tok guru tu. Jadi kalau dia selalu buat macam tu, menimbulkan masalah lah. Kalau hadis yang diriwayatkan sekalipun dia thiqah, tabaqah yang ketiga tu thiqah, sekalipun dia thiqah, tetapi dia meriwayatkan sesuatu hadis yang bersalahan dengan riwayat tabaqah pertama, kemudian riwayat yang bersalahan tu pula tak boleh taufiq, tak boleh dijamakkan, dia boleh jadi syadz lah. Dia boleh jadi syadz. Itu sedikit seni ilmu hadis. Secara ringkasnya begitu, dia ada penelitian yang panjang perbahasan di kalangan ulama. Jadi Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami, antara jenayah yang dia buat iaitulah dia masukkan nama dia pada sesuatu tabaqah rawi yang ada seorang saja. Dia buat dalam kitab-kitab ulama. Ini masalah. Ibrahim bin Abi Yahya ini bukan sekadar mengajak begitu saja, dia penulis. Dia lahu musannafat. Dia ada tulisan. Antara tulisan dia tajuk Muwatta'. Antara tajuk tulisan dia, Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami ni ada kitab dia tulis Muwatta'. Muwatta' yang dia tulis ad'af, berlipat kali ganda besar dia berbanding Muwatta' Imam Malik. Muwatta' Imam Malik kecil je, satu naskah je. Tetapi Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami ni dia tulis Muwatta' berjilid-jilid banyaknya berbanding Imam Malik. Jadi dia ni alim, maklumat yang banyak, tetapi telah dihukumkan sebagai palsu atau palsu lah oleh ramai di kalangan tokoh hadis. Kemudian selain itu, mafhum dari perkataan Dr. Qasim tadi, tokoh-tokoh besar nuqat seperti Yahya Al-Qattan, Ibnu Ma'in, Ibnu Al-Madini, Ahmad bin Hanbal dan Abu Hatim, mereka ni juga tidak menerima riwayat dari Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami, di mana tokoh-tokoh ini hampir tidak akan sepakat jika tomahan tersebut tidak benar. Biasanya tokoh-tokoh ni mereka kritik orang, mereka tak sepakat, tapi tiba-tiba dalam perkara ni kesemua mereka sepakat. Kita boleh kata ghalabatuz zan kita betul kat pandangan yang mengatakan Ibrahim bin Abi Yahya ini tidak thiqah. Hal ini menjadikan kritikan terhadap Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami didahulukan dan lebih utama untuk dipegang berbanding perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah.
Ini saya sebut, selain Imam Syafi'i yang menganggap fiqh Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami, selain Imam Syafi'i menganggap fiqh juga Ibrahim bin Abi Yahya itu Ibnu Jurayj, Hamdan bin Muhammad al-Asbahani, demikian juga Muhammad bin Sa'id bin Uqbah al-Hafiz, dan demikian juga Ibnu Adi. Ibnu Adi juga menganggap Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami seorang yang fiqh. Kemudian perkataan Dr. Qasim tadi bin Sa'ad, saya nama dia sebut juga, ditambah lagi Imam Syafi'i suka menyembunyikan ataupun sering menyembunyikan nama guru dia Ibrahim bin Abi Yahya ni dalam dengan melakukan tadlis. Dalam periwayat Imam Syafi'i itu sendiri melakukan tadlis. Bila dia ambil, dia sebut riwayat dari Ibrahim bin Abi Yahya, Imam Syafi'i tahu. Imam Bukhari tak terima, Imam Syafi'i awal daripada Imam Bukhari. Imam Syafi'i tahu Yahya bin Ma'in tak terima, Imam Malik tak terima Ibrahim bin Abi Yahya. Jadi bila Imam Syafi'i riwayatkan riwayat dari Ibrahim bin Abi Yahya ni, Imam Syafi'i suka buat tadlis. Tapi lagi kita akan tengok perkataan Ibn Hibban dalam dia bagi alasan sebab apa Imam Syafi'i melakukan tadlis. Perkara ini dinyatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam Siyar A'lamin Nubala dengan kata dia, وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ مَعَ حُسْنِ رَأْيِهِ فِيهِ إِذَا رَوَى عَنْهُ رُبَّمَا دَلَّسَهُ وَيَقُولُ أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمْ فتجد الشافعي kata الذهبي لا يوثقه يعني في هذا القول وإنما هو عنده ليس بمتهم بالكذب. Ini perkataan Az-Zahabi. Apa maksud dia? Dan sesungguhnya Asy-Syafi'i dengan pandangan baiknya terhadap Ibrahim bin Abi Yahya, apabila Syafi'i meriwayatkan daripada Ibrahim ini, kadang-kala beliau melakukan tadlis dengan berkata, telah menceritakan kepadaku seorang yang aku tidak mentahmahnya. Maka anda dapati, kata Az-Zahabi, Syafi'i tidak kata thiqah kepada Ibrahim bin Abi Yahya, tetapi Syafi'i kata aku tak tahmah dia. Sebaliknya, Ibrahim bin Abi Yahya di sisi Imam Syafi'i bukanlah seorang yang ditahmah melakukan pendustaan. Ini andaian yang dibuat oleh Al-Imam Az-Zahabi. Selain itu, Ibn Hibban di dalam kitab dia Al-Majruhin ada menjelaskan sebab yang menjadikan Imam Syafi'i bergantung kepada riwayat Ibrahim bin Abi Yahya. Orang kata Imam Syafi'i melakukan tadlis, mustahil lah, tak boleh kita kata begitu, kan Imam Syafi'i imam. Jadi kita kena ambil perkataan Ibn Hibban dalam kita nak membersihkan nama Imam Syafi'i. Apa dia perkataan Ibn Hibban? Tengok kata Ibn Hibban, kana Syafi'iyyu yujalisu ibn Abi Yahya fi hadathatihi wa yahfadhu anhu hifdha as-sabi, falamma dakhala Misra fi akhir umrihi akhadha yusannif واحتاج إلى الأخبار ولم تكن معه كتبه فأكثر ما أودع الكتب من حفظه وربما كنا عن إبراهيم ولا يسميه. Ini kita bela Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i tak perlu belaan daripada kita, tetapi kita sebut kerana kita sayang Imam Syafi'i, kita memuliakan beliau. Kata Ibn Hibban, dan ada pun Syafi'i, beliau sering di dalam majlis Ibrahim bin Abi Sa'ad ketika kecilnya, maknanya ketika muda lah. Imam Syafi'i, macam seperti yang saya beritahu tadi, ketika Imam Syafi'i meninggal, ketika Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami meninggal, Imam Syafi'i umur dia sekitar 30-an, 34 begitu. Kerana Ibrahim bin Abi Yahya meninggal pada tahun 184 Hijriyah. Jadi umur Imam Syafi'i sekitar 30-an lah. Jadi Imam Syafi'i ambil ilmu daripada Ibrahim bin Abi Yahya di bawah umur 34. Maknanya masih muda, masih kuat ingatan dia. Tapi apa masalah dia? Tengok kata Ibn Hibban, beliau, yang ini Imam Syafi'i sering di majlis Ibrahim bin Abi Yahya ketika muda beliau menghafal riwayat-riwayat asar-asar dari Ibrahim bin Abi Yahya. Kemudian kata Ibn Hibban, hafalan usia muda dan hafalan ketika waktu muda kuat seperti tulis di batu, kata Ibn Hibban. Kemudian ketika mana Imam Syafi'i memasuki Mesir di lewat usia dia, Imam Syafi'i masuk ke Mesir pada tahun 200 Hijriah.
Pada tahun 200 Hijriah, maknanya umur Imam Syafi'i lebih kurang 50 tahun. Imam Syafi'i berada di Mesir 4 tahun saja. Cuba tuan-tuan bayangkan betapa luasnya ilmu Imam Syafi'i. Dalam masa 4 tahun dia boleh memperbetulkan semua pandangan dia ketika dia berada di Iraq. Terbentuk madrasah fiqh mazhab jadid Imam Syafi'i dalam masa 4 tahun. Kita 4 tahun master tak siap, PhD tak siap. Kajian apa? Satu juzuk dari juzuk fiqh. Bukan satu juzuk dari juzuk fiqh, satu juzuk daripada juzuk bab persoalan tentang wuduk ataupun taharah. Barangkali kita ambil 6 tahun, 7 tahun. Imam Syafi'i 4 tahun memperbetulkan pandangan yang dia rasa tidak tepat dalam masa 4 tahun saja. Terbentuk mazhab jadid dalam mazhab Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i masuk di Mesir di lewat usia beliau, iaitu ketika 50 ke atas, beliau menulis beberapa kitab yang panjang. Beliau perlu meriwayatkan akhbar-akhbar, sedangkan kitab-kitab catatan beliau tiada bersama dengan beliau pada ketika berada di Mesir. Maka maklumat di dalam kitab-kitab tulisan beliau di Mesir lebih banyak dari hafalan dia, bergantung pada hafalan. Kebanyakan hafalan Imam Syafi'i apa dia? Dari Ibrahim bin Sa'ad. Kerana itu, bila Imam Syafi'i nak luahkan ilmu dalam hafalan dalam kitab dia, kebanyakannya daripada Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami. Imam Syafi'i tahu Anas bin Malik Tuhmah Ibrahim bin Abi Yahya. Jadi dia tak mau sebut Ibrahim bin Abi Yahya. Kenapa? Bukan kerana sengaja, tapi disebabkan rujukan dia tak ada pada dia. Jadi dia bergantung banyak pada hafalan. Itu pembelaan daripada Ibn Hibban terhadap perbuatan Imam Syafi'i yang dikata oleh Az-Zahabi melakukan tadlis. Sebenarnya bukan sengaja Imam Syafi'i melakukan perbuatan itu. Jadi dengan sebab ini, kata Ibn Hibban, apa-apa yang Imam Syafi'i riwayatkan dari Ibrahim, kadang-kala beliau tidak sebut dengan jelas namanya dan tidak menyebut nama Ibrahim bin Abi Yahya di dalam kitab-kitab beliau. Kemudian saya sebut di sini, saya cuba nak selesaikan satu masalah, iaitulah ini perkataan, saya ambil perkataan dari Dr. Qasim tadi ni. Kata dia, takkan Imam Syafi'i tak tahu orang ulama nuqat lain mengkritik, mentahmah Ibrahim ni dengan pendustaan. Dr. Qasim kata tidak tahunya Imam Syafi'i perbuatan melakukan pendustaan dalam periwayatan oleh Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami tidak boleh dijadikan hujah untuk menafikan pendustaan tersebut dari Ibrahim bin Abi Yahya. Itu maksud saya. Imam Syafi'i tak sebut tentang pendustaan Ibrahim bin Abi Yahya, tak boleh jadi hujah untuk menafikan Ibrahim bin Abi Yahya seorang yang muttaham bil kadhib. Kenapa? Kerana sesiapa yang mengetahui hakikat Ibrahim bin Abi Yahya seperti Bukhari, Ibnu Ma'in, Malik bin Anas, Imam Ahmad, mereka adalah hujah ke atas Imam Syafi'i yang tak tahu. Tak tahu pendustaan Ibrahim bin Abi Yahya. Selain itu juga boleh difahami Imam Syafi'i memahami perkataan para nuqat yang mentamah Ibrahim bin Abi Yahya, antaranya perkataan Imam Malik yang tak terima Ibrahim bin Abi Yahya. Barangkali Imam Syafi'i faham tahmah dari sudut mazhab yang seleweng yang dianuti oleh Ibrahim bin Abi Yahya. Kerana itu Imam Syafi'i tak nafikan Ibrahim bin Abi Yahya itu seorang qadari. Jadi Imam Syafi'i tahu perkataan nuqat sebelum Imam Syafi'i seperti Imam Malik yang mentahmah Ibrahim bin Abi Yahya, tapi barangkali Imam Syafi'i faham tahmahan itu dari sudut akidah, dari sudut bid'ah yang dianuti oleh Ibrahim bin Abi Yahya. Kerana itu Ibnu Abi Hatim di dalam Adabus Syafi'i wa manaqibuh, beliau menulis tidak jelas di sisi Syafi'i Ibrahim bin Abi Yahya melakukan pendustaan. Oleh kerana itu melakukan pendustaan, Imam Syafi'i mengira ulama mengkritiknya disebabkan mazhabnya berkaitan dengan takdir. Sebab tu Imam Syafi'i dia hanya berdasarkan apa yang dia tahu tentang Ibrahim bin Abi Sa'ad. Dia tak pegang kritikan ulama sebelum dia seperti Imam Malik. Kenapa dia tak pegang? Kerana Imam Syafi'i beranggapan kritikan Imam Malik seperti Imam Malik terhadap Ibrahim bin Abi Yahya dari sudut qadari, dari sudut bid'ah yang ada pada Ibrahim bin Abi Yahya, bukan dari sudut periwayatan. Tetapi ternyata bila kita semak perkataan-perkataan ulama yang lain, ternyata kritikan itu bukan hanya sekadar mazhab bid'ah dia,
akan tetapi dia telah melakukan pendustaan dalam periwayatan seperti yang dijelaskan, seperti yang dibuktikan oleh sebahagian ulama yang saya sebut tadi. Dia melakukan pemalsuan di dalam kitab-kitab masail. Dia juga termasuk di dalam sariqatul hadis yang telah saya terangkan sebentar tadi. Oleh itu kata Dr. Mafhum daripada perkataan Dr. Qasim Ali Sa'ad, dia berkata kritikan para nuqat terhadap Ibrahim bin Abi Yahya sepatutnya diterima. Justru menjadikan Ibrahim bin Abi Yahya bukan seorang yang thiqah, lagi seorang yang matrukul hadis, tidak dicatat hadis daripadanya sekalipun untuk mengambil pengajaran. Itu perkataan Dr. Qasim Ali Yahya. Saya ambil perkara ini dari tesis PhD beliau dari di Universiti Al-Imam Muhammad bin Abi Sa'ud bin Sa'ud Riyadh. Itu perkataan beliau tentang riwayat asar dari kitab Al-Um. Tapi bila saya semak, kita tengok, kita naik balik ke atas, rupanya ada riwayat lain pula tentang perkataan Umar itu. Riwayat dari Imam Syafi'i dalam Al-Um selesai. Kita kata yang pandangan yang paling kuat berdasarkan penilaian majoriti nuqat hadis, riwayat itu lemah, tak boleh dipegang. Disebabkan apa kecatatan dia? Muhammad Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami. Tapi masalah bila saya semak lagi, saya dapat rupa-rupanya. Cuba tuan-tuan tengok semua. Di mana kita berhenti tadi? Okey, kita berhenti di sini. Selain itu, rupanya riwayat perkataan asar Umar itu telah diriwayatkan juga, telah didatangkan juga oleh Al-Baihaqi melalui jalur riwayat lain. Tidak ada Ibrahim bin Abi Yahya, tak ada nama dia. Sebaliknya melalui siapa? Melalui rawi yang bernama Hassan bin Azhar. Hassan bin Azhar ini dinilai thiqah oleh Ibn Hibban dan dinilai sebagai jayyid oleh Ibn al-Mulaqqin di dalam Al-Badrul Munir. Masalah sikit. Saya cuba buat saya makan. Hasil saya makan saya dapati Syekh Abdullah bin Sa'af Al-Lahyani memberi komentar berkaitan Hassan bin Azhar di dalam Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj oleh Ibn al-Mulaqqin yang tadi ni, yang menilai jayyid kepada Hassan bin Azhar ni. Dia berkata Hassan bin Azhar, bukan Hasan, Hassan, dia ada syaddah. Hassan bin Azhar ini tidak aku ketemui sesiapa yang memperkenalkan biodata dia melainkan Ibn Hibban di dalam kitab Al-Thiqat. Itu pun berdasarkan apa yang saya faham dari perkataan ni. Itu pun siapa? Abdullah Sa'af Al-Lahyani ni dia tak baca sendiri, dia tak ambil sendiri dari Thiqat berdasarkan apa yang saya faham dari perkataan dia. Sebaliknya dia ambil di dalam Tertibul Haythami li Thiqat, iaitulah asal nama kitab Tertibul Thiqat oleh Ibn Hibban yang disusun oleh Al-Haythami. Kitab ni kitab Tertibul Thiqat ni maksudnya Al-Haythami dia susun balik rawi-rawi thiqah di sisi Ibn Hibban. Dia buat tertib. Dia ambil, kadang-kadang ada rawi yang telah dithiqahkan oleh Ibn Hibban di dalam satu kitab Ibn Hibban. Adalah kitab lain Ibn Hibban punya, kitab lain Ibn Hibban punya, lalu Al-Haythami datang susun balik senarai-senarai rawi thiqah yang telah dithiqahkan oleh Al-Haythami. Jadi penilaian thiqah dari Ibn Hibban kepada Hassan bin Azhar ini ditemui dalam kitab Haythami. Itu status dia, kedudukan dia. Selain itu, selain Al-Baihaqi, saya buat semakan lagi, selain Al-Baihaqi meriwayatkan riwayat ini, asal ini dalam sunan dia dengan melalui jalan Hassan bin Azhar. Asar ini juga diriwayatkan dari jalan yang sama, dengan jalan Hassan bin Azhar ini diriwayatkan juga oleh Ad-Daraqutni di dalam sunan dia. Maknanya Al-Baihaqi tak bersendirian, Daraqutni meriwayatkan benda yang sama. Ibnu At-Turkumani beranggapan riwayat ini memiliki illah. Maknanya nampak ada khilaf di kalangan ulama dalam menilai riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Daraqutni melalui jalur Hassan bin siapa tadi? Azhar. Ada khilaf di kalangan ulama dalam penilaian. At-Turkumani kata ada illah. Sebab apa? Sebab Hassan bin
Azhar meriwayatkan daripada dia seorang yang bernama Ismail bin Ayyash yang ada di dalam sanad hadis. Riwayat macam mana dia punya sanad? Saya sebut di situ, iaitulah an Ismail ibn Ayyash. Sini masalah pada Ismail ni. Qala, dia kata haddatsani Safwan ibn Amr. Qala wa an Hassan ibn Azhar. An Umar bin Al-Khattab. Tak ada nama Ibrahim bin Abi Yahya. Tapi daripada Hassan bin Azhar, tetapi di awal sanad ada nama Ismail bin Ayyash. Di sisi Turkumani ada masalah. Tetapi kalau kita semak-semak dan kita akan tengok sebenarnya Ismail bin Ayyash ini tak ada masalah teruk. Tak ada masalah teruk. Disebabkan Ismail bin Ayyash meriwayatkan dari Safwan ibnu Umar. Safwan ibnu Umar ni merupakan seorang Syami, orang Syam. Dan kita tengok para ulama hadis antara Imam Bukhari menyebut Ismail bin Ayyash bila dia riwayat dari ulama hadis Syam, dari perawi Syam, riwayat Ismail bin Ayyash adalah sahih. Menunjukkan pandangan At-Turkumani yang beranggapan riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Daraqutni melalui jalan Hassan bin Azhar yang ada di dalamnya nama Ismail bin Ayyash ada illah tak tepat. Disebabkan dalam riwayat ini Ismail bin Ayyash riwayat daripada Safwan bin Amr. Ismail bin Ayyash disebut oleh para ulama hadis antaranya Bukhari, bila riwayat dari orang Syam, riwayat dia sahih. Dan Safwan orang Syam. Manakala Ismail bin Ayyash kalau riwayat hadis dari periwayat bukan Syam, dhaif. Tapi dalam riwayat ni dia riwayat daripada para periwayat Syamiyin, orang-orang Syam. Kerana itu kita akan tengok Ibn al-Mulaqqin di dalam Al-Badr Munir menukilkan perkataan Al-Imam Al-Bukhari yang berkata idza rawa ay Ismail bin Ayyash idza rawa an ahli Himsin ataupun Himsa yakunu hadithuhu sahihan. Jika beliau yakni Ismail bin Ayyash, saya ingat Himsa ni pasal dia ajam, dia alam dan dia bukan muannas. Saya ingat idza rawa an ahli Himsa. Wallahu a'lam. Setakat kali pertama ni nampak macam dia mamnu' min as-sarf. Jika kata Imam Bukhari, jika beliau yakni Ismail bin Ayyash meriwayatkan dari penduduk Hims, yakni penduduk Syam, maka hadisnya itu sahih. Ini bermakna salah satu dalil Imam Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i mengatakan air musyammas itu makruh adalah athar dari Umar bin Al-Khattab ini, dan ianya masih diperselisihkan di kalangan ulama. Tapi di sisi ulama mazhab Syafi'i, di sisi mereka berdalil, iaitulah athar daripada Umar bin Al-Khattab datang dari riwayat Hassan bin Azhar yang telah dinilai sahih riwayat tersebut, dan kritikan terhadap rawi yang ada dalam riwayat tersebut yang bernama Ismail bin Ayyash ditolak, boleh ditolak, mampu ditolak. Jadi ada dalil dia. Selain dari athar daripada Ibnu Umar, athar daripada Umar, Imam Syafi'i juga mengatakan beliau menganggap makruh air musyammah berdasarkan perubatan, di mana Imam Syafi'i berkata di dalam kitab beliau Al-Um, la akrahul ma'ul musyammasa illa min jihati at-tib wa li karahiyati Umar iyah. Aku tidak memakruh air musyammas melainkan dari sudut perubatan dan pandangan makruh dari Umar. Isu perubatan pula. Tadi kita dah selesai asar. Cuma asar tu dia sekadar asar pandangan Ibnu Umar. Dia mauquf sekadar Ibnu Umar. Pandangan Umar bukan Ibnu Umar. Mauquf sekadar Umar, bukan dari Nabi. Itu yang pertama, dan kita telah cerita panjang lebar tentang itu. Sekarang ni tinggal alasan kedua Imam Syafi'i, iaitu dari sudut perubatan. Apa kita nak, bagaimana kita nak kukuh, bagaimana ulama mazhab Syafi'i sampai hari ini, bukan sebarangan mereka tu, mereka sedar dhaif hadis, lemah riwayat, mereka sedar, tetapi dalam masa yang sama mereka masih menukilkan pandangan makruh tu. Kenapa? Jadi katalah barangkali masih kekal pada mereka penemuan perubatan. Lalu saya cuba semak. Bila saya semak, rupa-rupanya mereka ada sandaran yang kukuh pada mereka, bukan pada kita hari ini. Apa sandaran kukuh mereka? Iaitulah perkataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, di mana Al-Haytami menukilkan perkataan Az-Zamakhsyari
yang berkata walaqad ahsana al-imam Alauddin ibn Nafis fi syar'ihi 'ala at-tanbih wa bayyana hadha ay annahu yani ay Musammas la yurithu al-barasa lakin 'ala nudurin wa huwa 'umdatun fi dhalika li jalalatihi fiha. Masalah sikit. Apa dia? Iaitulah yang bermaksud lebih kurang Al-Imam Alauddin Ibn Nafis. Ibn Nafis ni seorang tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Dia juga adalah tabib yang masyhur. Dia ada kitab yang berbagai. Dia telah menulis kitab yang dia telah ada satu kitab dia tentang perubatan bertajuk Asy-Syamil. Kalau tengok kepada fihras dia, isi kandungan yang telah dia tulis, dia tulis kitab tu, kata para ulama, antaranya saya ingat As-Suyuti, antaranya lah, ada tokoh-tokoh yang lain lagi. Bahkan perkataan itu dinukilkan oleh ulama-ulama lain. Kalau kita tengok kepada fihras dia, kita kata kitab ni akan mencecah 300 jilid. Cuba bayangkan ilmu apa ni, apa maklumat yang ada pada Ibn Nafis. Akan tetapi beliau tak sempat sempurnakan kitab dia. Beliau meninggal sebelum sempat sempurna kitab dia. Kitab yang tak sempat disempurnakan itu telah ditulis sebanyak 80 jilid. Ibn Nafis, kitab Asy-Syamil bercakap tentang perubatan. Kerana itu kita tengok Zamakhsyari kata apa? Ibn Nafis telah membuat huraian yang baik dalam syarahnya kepada At-Tanbih. Dia syarah dia kepada Tanbih. Tanbih ni kitab Asy-Syirazi tak silap saya. Dan Ibn Nafis telah menerangkan bahawa air musammas tidak menyebabkan sopak dalam tidak menyebabkan sopak dalam kes terpencil ni, bukan, dia terbalik ya. Saya silap terjemah ni. Air musammas tidak menyebabkan sopak dalam kebanyakan keadaan, cuma dalam beberapa keadaan dia menyebabkan sopak. Itu perkataan Ibn Nafis. Beliau kata Az-Zamakhsyari umdah dalam permasalahan ini, boleh dijadikan rujukan sumber mendapat maklumat dalam masalah perubatan kerana kedudukan tingginya dalam ilmu perubatan. Jadi sebab tu kita akan tengok Syafi'iyah sampai hari ini masih menukilkan pandangan makruh ini. Kenapa? Kerana dari sudut perubatan telah diperakui oleh Ibn Nafis yang tabib, yang merupakan seorang tabib, sehingga Al-Haytami menyebut dia sebagai Ra'isul Atibba, ketua kepada segala para doktor yang ada pada zaman dia. Jadi inilah asas utama hukum makruh air musammas di sisi ulama mazhab Syafi'i. Jika ada hadis-hadis lemah itu disebut dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, ia bertujuan menyokong sahaja, bukan atas pendalilan. Tujuan saya sebut perkara ini untuk kita berhati-hati dalam ketika kita nak mengkritik ataupun kita nak terang pandangan musammas ni. Kita kena hati-hati. Jangan kita kata apa mazhab Syafi'i ni dia perkataan musammas makruh berdasarkan hadis dhaif. Hadis dhaif, bukan itu sandaran utama mereka. Sandaran utama mereka dua, iaitu riwayat Umar bin Khattab, asar Umar bin Khattab, dan penemuan perubatan diperakui oleh pakar perubatan di zaman mereka, iaitulah Ibn Nafis. Ibn Nafis, kitab perubatan Ibn Nafis dirujuk oleh barat sampai hari ini, menjadi rujukan. Dan dikatakan tak ada orang yang Ibn Sina alim dalam perubatan. Kata para ulama, Ibn Sina meninggal, tak ada lagi orang seumpama Ibn Sina melainkan Ibn Nafis. Bahkan Ibn Nafis lebih mahir berkaitan perubatan berbanding Ibn Sina, kata sebahagian para ulama yang lain. Jadi itu sandaran utama mazhab Syafi'i dalam memakruhkan air musammas. Kemudian saya sebut di sini air musammas sekalipun begitu, air musammas yang dimakruhkan oleh di sisi ulama Syafi'i hendaklah memenuhi syarat-syaratnya. Inilah yang dimaksudkan oleh muallif dengan katanya, iaitu air yang dipanaskan oleh cahaya matahari pada negeri yang panas, pada bejana yang menerima tukul, yang telah saya terangkan pada kuliah sebelum ni, melainkan bejana emas dan perak. Melainkan bejana emas dan perak ni termasuk dalam istisna, pengecualian yang disebut oleh muallif. Syarat-syarat yang disebut oleh dalam mazhab Syafi'i kita boleh simpul